Assalamualaikum para peminat bola sepak tempatan Malaysia kita dan terutamanya untuk Sabah fans. So ini adalah ulasan perlawanan tertangguh yang sepatutnya menjadi match ke-8 untuk kedua-dua pasukan, tapi oleh kerana waktu permulaan Liga Super bermula ada beberapa isu yang melibatkan COVID dan membuatkan beberapa tim Sabah pun terlibat, terpaksa ditangguhkan dan dianjakkan ke hari yang ke lain. So salah satunya adalah Sabah menentang Terengganu match ke-8 ni, walaupun Sabah sebenarnya sudah melalui 12 perlawanan. So satu perlawanan yang bagi aku dia punya aura tu lain sikit. Dia ada macam sentimental sikit perlawanan ni. Pasal bila aku hadir ke stadium dia macam tidak melibatkan perasaan kalah untuk balas dendam ke macam tu, kekalahan daripada JDT tu. Ini adalah satu bagi aku perlawanan yang cukup personal, cukup asing selepas daripada kekalahan JDT tu. So kenapa aku macam tu? So itu aku akan bincang sekejap lagi lah. So sebelum tu guys, ini adalah keputusan perlawanan bagi Sabah menentang Terengganu ni. Tapi sebelum tu, ini adalah prediction aku pada video sebelum ni, head to head tu, yang aku mengatakan Sabah akan memenangi perlawanan ni tapi dengan margin yang cukup kecil, di mana kedua-dua pasukan juga mampu untuk menjaringkan gol, which is terbuktilah di mana Terengganu telah berjaya memberi satu saingan bagi aku satu saingan yang cukup bagus, di mana pada separuh masa pertama di hujung perlawanan tu, so kucar-kacir berlaku di hadapan tiang gol Sabah dan mereka berjaya mengambil kesempatan tersebut untuk mendalui perlawanan tersebut pada separuh masa pertama. Walau macam mana pun berjaya dikejar comeback yang cukup epic daripada Sabah dan diakhiri dengan Sabah berjaya menjadikan 2 gol. So ini adalah keputusan perlawanan tersebut. Seperti yang aku katakan tadi, pada 47 minit, 2 minit masa tambahan pada separuh masa pertama berjaya dimanfaatkan oleh Terengganu, berjaya menjadikan 1 gol. Walau macam mana pun pada separuh masa kedua memang berusaha tinggi jugalah pasukan Sabah untuk cuba first untuk merapatkan jurang, kedua untuk membuat comeback yang cukup dramatik. Lepas tu individu yang menjaringkan gol tu pula memang tengah top sekarang, memang dia macam tengah ikon betul lah untuk peminat-peminat bola sepak Sabah sekarang, itu Pak Tesu menjaringkan 2 gol. So sebelum tu guys, macam aku janjikan, aku kena shout out ni. Aku tak sangka begini banyak orang dapat teka. So ini adalah nama-nama yang berjaya meneka perlawanan tersebut, di mana Sabah akan menjaringkan 2 gol dan Terengganu akan menjaringkan 1 gol. Ini adalah yang terbanyak so far pernah aku tengok yang tepat memberi prediction anda. So tahniah aku ucapkan. So aku nak sebutlah, kamu tengoklah nama kamu yang ada di situ tu. Tahniah kerana memberi respon juga menyertai di ruang komen untuk perlawanan head to head tu. So teruskan anda punya sokongan. Aku amat berterima kasih kepada anda yang sporting lah untuk menyahut aku punya cabaran untuk bagi prediction di bawah. So teruskan untuk video yang akan datang pula. So terima kasih again nama-nama yang tersenarai tersebut. Anda telah berjaya meneka dengan tepat keputusan perlawanan tersebut. Kalau benda ni berterusan lepas tu channel aku grow dengan jayanya, itu pun hasil daripada sokongan anda juga. InsyaAllah aku akan cuba untuk membuat something lah untuk benda-benda macam ni. Okay. Jadi hasil daripada keputusan perlawanan tersebut, ini adalah result terakhir yang kita nampak, di mana Sabah terus berjaya mengukuhkan kedudukan mereka di tangga kedua, di mana telah merapatkan jurang dengan JDT, walaupun JDT kurang 2 game, tapi jurang yang terhasil sekarang adalah sebanyak 1 poin saja, dan membuatkan jurang kita dengan Negeri Sembilan pun semakin jauh. Negeri Sembilan perlu untuk menang 2 perlawanan untuk merapatkan, untuk kembali ke nombor 2, tapi depends on prestasi Negeri Sembilan juga, dan depends dengan prestasi pasukan Sabah juga lah, of course, untuk perlawanan yang akan datang. Aku akan cerita sikit mengenai perlawanan tersebut antara Sabah dengan Terengganu ini. Of course aku ada hadir pada perlawanan tersebut dan menyaksikan sendiri perlawanan tersebut. Apa yang aku saksikan ialah first of all, aku bukan orang yang berkecimpung dalam bola ni sebagai coach apa semua ataupun ada latihan apa semua, tidak. Aku ni sekadar penonton saja, meminati bola sepak. So pendapat yang aku bagikan ni adalah berdasarkan aku punya apa yang aku nampak sajalah, mengikut pengalaman aku itu saja. So aku bukan profesional dalam benda ni. Pada separuh masa pertama, walaupun kita tengok Sabah agak mendominasi permainan
di padang tersebut, tapi dia nampak lebih macam Sabah lebih berhati-hati dengan cuba untuk membuat serangan masuk ke pintu, masuk ke bahagian Terengganu. Kalau kita tengok pada perlawanan sebelum ni, sebelum ke Terengganu sewaktu menentang JDT juga agresif, nampak sangat Sabah begitu agresif untuk mencari peluang untuk menjaringkan gol. Tapi untuk perlawanan Terengganu ni, sekali lagi aku cakap, walaupun Sabah mendominasi perlawanan tersebut dari bahagian defend, dari bahagian tengah especially, tapi nampak dia orang lebih berhati-hati untuk membuka ruang dan memberi masa untuk pemain-pemain dia orang mencari positioning yang sesuai untuk terus menjalankan bola ke posisi yang sepatutnya. Tapi again, untuk separuh masa pertama ni, again defender memang cukup cantik, midfield memang cukup cantik. Cuma masalahnya sini adalah link untuk ke bahagian hadapan. Di situ masalahnya. Wujud beberapa peluang yang cukup cantik dan gerakan yang cukup hebat dilakukan oleh Sabah FC pada separuh masa pertama. Tapi unfortunately sudah dirancang daripada bahagian defend ke midfield. Bila masuk ke bahagian hadapan, gerakan tu jadi tidak ke mana. So aku rasa kamu tahulah siapa player yang berada di hadapan tu. Impact dia masih lagi ditagih. Jose Embalo lah. Impact dia masih lagi ditagih untuk para pasukan Sabah pada malam itu, walaupun sorakan yang besar untuk Jose Embalo diberikan oleh penyokong-penyokong Sabah kepada beliau, tapi belum cukup untuk memberikan semangat untuk dia membuat sesuatu threaten bahagian defender Terengganu. Tidak wujudlah pada perlawanan tersebut. Dan nampak juga dengan ketiadaan Sadil pada perlawanan ni, lepas tu perubahan posisi Badru Bakhtiar yang mengisi kekosongan di bahagian Sadil tu, ada kepincangan sedikit lah, di mana tidak ada sudah kita nampak larian-larian yang menakutkan ataupun yang boleh mampu untuk mengucar-ngacirkan pertahanan Terengganu. Kita kurang nampak larian tersebut, dia hanya hadir daripada bahagian Taiki ke Gayama saja. Tapi kalau kita tengok sendiri pun, seolah-olah Terengganu memang sedar dengan ketiadaan Sadil pada perlawanan tersebut. So diorang memberi fokus untuk banyak pertahanan diorang lebih kepada bahagian Taiki sebenarnya. Beberapa gerakan Taiki yang cuba untuk masuk ke bahagian kotak penalti Terengganu diawasi at least oleh 3 pemain Terengganu. So memang sukar untuk beliau membuat gerakan tersebut. Ditambahkan lagi support daripada player-player Sabah yang berada di bahagian Taiki pun agak kurang sebenarnya. So itu yang aku nampak pada perlawanan ini. Walaupun Taiki ada satu tu berjaya lolos, berjaya meloloskan diri di Taiki ke Gayama, melepaskan 2 pemain Terengganu dan membuat percubaan, tetapi tidak tepatlah. Dan kalau kita tengok, sekiranya Taiki meleretkan bola tersebut ke Embalo yang pada masa itu tidak dikawal, aku rasa boleh membuahkan hasil untuk pasukan Sabah pada separuh masa pertama tersebut. Itu yang aku nampaklah. Dan pada separuh masa kedua, setelah Sabah ditinggalkan ataupun didalui sebanyak 1 gol, hasil daripada gol hujung perlawanan yang dilakukan oleh pemain import Terengganu, agak lemah sikit untuk pasukan Sabah pada separuh masa kedua, di mana aku tengok Terengganu telah start mendominasi perlawanan tersebut. Seperti mana yang aku nampak untuk separuh masa pertama, Sabah menyerang bahagian Terengganu, begitulah juga aku nampak separuh masa kedua, di mana Terengganu pula menyerang untuk bahagian pasukan Sabah. Tetapi walau macam mana pun, again kredit untuk defend pasukan Sabah dan juga Gary Steven Robat yang menggantikan posisi Pak Tisu, di mana Pak Tisu terpaksa turun ke bahagian defend kerana Jackson D'Souza tidak dapat melanjutkan perlawanan oleh kerana kecederaan. Masih dapat mengekalkan momentum tersebut ataupun gameplay untuk menjadi defensive midfield di bahagian midfield Sabah lah. So biasa macam aku cakap pada video sebelum ni, memang itu adalah tempat yang dikawal oleh Pak Tisu sendiri sekiranya Jackson D'Souza mengetahui bahagian defender Sabah. Tapi oleh kerana ketiadaan Jackson, so Pak Tisu diberi tugasan untuk mengetuai barisan defender Sabah, dan Gary Steven Robat pula diberi tanggungjawab biasa beliau jugalah untuk di bahagian defensive midfield, tidak mencacatkan taktik OKS. So ini adalah depth yang berjaya dilakukan oleh OKS dengan memasukkan Gary Steven Robat. So walaupun pemain ini tiada, tapi masih ada 1 orang yang boleh menggantikan
pemain tersebut. Ini adalah satu perancangan yang tidak kita lihat pada musim lepas tahun 2021, di mana Sabah lebih mengutamakan kepada kesebelasan utama pasukan Sabah saja. Untuk sub pasukan Sabah tidak begitu kuat, tapi kita untuk musim ni kita punya sub cukup kuat dan starting 11 kita pun cukup kuat. So itu adalah peranan terbesar OKS untuk persediaan pasukan Sabah. So seterusnya, again aku cakap tu ketiadaan Sadil juga merancatkan sedikit corak permainan Sabah, di mana Badrul Bakhtiar berada di kawasan tersebut. Tapi Badrul Bakhtiar dia ni bukan jenis pemain yang suka membuat larian tau. Badrul Bakhtiar ni biasanya dia akan berada di bahagian tengah Sabah, dan dia ni adalah player maker yang membuka ruang untuk kanan kiri dan juga bahagian hadapan. Dan agak cacat sikit jugalah bila ketiadaan Badrul Bakhtiar di bahagian tengah. Aku tengok walau macam mana pun Badrul Bakhtiar tetap cuba juga untuk memikul tanggungjawab yang sepatutnya digalas oleh Sadil. Tapi again, larian-larian seperti mana yang biasa Sadil buat kita tidak nampak pada perlawanan tersebut lah. So beberapa pemain juga digantikan pada perlawanan tersebut. Kalau kita tengok sini, Irfan digantikan dengan Farhan, Rawiso digantikan dengan Nazirul, dan Jose Embalo digantikan dengan Amri. Baru kita nampak impact perlawanan tersebut. Baru kita nampak, bagi aku, at least aksi sebenar cara permainan pasukan Sabah baru kita nampak selepas kemasukan ketiga pemain ni. Irfan, aku cakap sama kamu, terus terang dia macam berada di bahagian posisi Badrul Bakhtiar, tapi impact yang diberikan pada perlawanan tersebut tidak begitu ketara. Aku jarang melihat peranan Irfan di dalam perlawanan tersebut. Dan selepas digantikan dengan Farhan, terus Farhan berada di bahagian Sadil, baru kita nampak larian-larian yang cukup menarik daripada Farhan. Dia ni pindik sebenarnya, pindik dia, tapi dia punya larian, dia punya positioning dia untuk mencari ruang memang cukup bagus, memang cukup menarik. Dia impact kemasukan dia ni banyak merubah di bahagian Sadil, yang bahagian Sadil tu, di mana baru kita nampak serangan balas, larian-larian yang cantik, hantaran yang cantik, 1-2 yang cukup cantik di antara dia dan juga Amri Yahya, begitu ketara sebenarnya. Rawilson digantikan dengan Nazirul Naim pada perlawanan tersebut. Rawilson bukan tidak bagus Aku tengok perlawanan tersebut, especially untuk menentang JDT. Rawilson memang cukup bagus. Dia adalah antara pemain Sabah yang memang shining lah sekarang, memang berkilau-kilau lah dengan aksi dia tu. So, tapi walau macam mana pun, apa yang tanggungjawab cuba dibagikan oleh OKS untuk Rawilson adalah cuba untuk menjadi attacking defender. Kalau kita tengok JDT, contoh macam Corbin Ong lah. So ini adalah tanggungjawab yang diberikan oleh Rawilson pada perlawanan tersebut. Tapi bagi aku, Rawilson dia belum mampu lagi untuk membuat larian-larian dari tepi. So biasa orang yang biasa buat benda-benda macam ni untuk kita adalah Tommy Mawat. Tommy Mawat lah. Tommy Mawat adalah defender kita yang mampu untuk membuat larian ke atas. Tapi masalah Tommy Mawat pula, bila bahagian defending dia tidak sekuat Rawilson. So bila kemasukan Nazirul Naim untuk menggantikan Rawilson, again baru kita nampak link di antara defender dan juga winger kita. So untuk bahagian serangan pula, Jose Embalo, itulah benda yang aku cakap, ada sentimental sikit perlawanan ni. Kita sebenarnya mahu Jose Embalo memberi impact yang cukup kuat untuk bahagian serangan Sabah. Kita mahu Jose Embalo menjaringkan gol pada perlawanan tersebut, dan kita memberi, kalau kamu hadir di stadium tu, penonton-penonton memberi semangat, berteriak melaungkan suara Jose Embalo sebelum sepak bola tersebut. So itu bilang aku pada perlawanan ni lah dia punya sentimental untuk perlawanan yang aku sebutkan tadi. Tapi again, sekali lagi kita dikecewakan oleh aksi Jose Embalo. Benda yang kita harapkan tidak beliau lakukan, walaupun aku yakin Jose Embalo sebenarnya telah mencuba sehabis yang baik untuk perlawanan ini, tapi dia adalah antara pemain yang menyebabkan link di antara midfield dan juga attacking terbantut untuk membuat serangan. So apabila Amri Yahya dimasukkan pada separuh masa kedua, baru kita nampak wujudnya link baru kita nampak wujudnya link di antara midfield dan juga bahagian hadapan Sabah, di mana beberapa percubaan yang cukup hebat. Aku tengok gerakan-gerakan yang cukup cantik. Ini selepas kemasukan 3 pemain Farhan, Nazirul dan juga Amri Yahya, baru kita nampak gerakan-gerakan yang dilakukan di bahagian hadapan wujud pada separuh masa kedua. Amri bagi aku, dia memang satu player yang cukup rajin lah.
So dia mampu untuk memegang bola tersebut, walaupun tidak ada support yang datang pada untuk beberapa gerakan tu, tidak ada support yang hadir daripada pemain midfield Sabah, tapi kemampuan dia untuk memegang bola, especially untuk di bahagian hujung padang tu, so banyak kali dia buat macam tu yang menyebabkan kita dapat corner, yang menyebabkan kita dapat throw in di bahagian hujung padang untuk pasukan lawan kita lah, itu Terengganu. So ini adalah benda-benda yang tidak mampu dilakukan oleh Jose Embalo. Jose Embalo ni guys, kalau dari segi fizikal, ketinggian dan juga besar badan dia, advantage memang lebih kepada dia lah. Kalau kita cerita dari segi larian dia, aku dah lah cakap dia ni laju, tapi at least dia boleh beat kelajuan defender-defender yang ada di Liga Malaysia ni. So kalau dia mempunyai corak permainan sama seperti Amri Yahya, mampu untuk memegang bola sementara menunggu support hadir daripada bahagian midfield ataupun winger Sabah, dia adalah merupakan satu pemain yang cukup bagus sebenarnya. Sekali lagi dengan keadaan fizikal dia apa semualah, tapi dia tidak mampu untuk melakukan semua tu, walaupun perbezaan dari segi fizikal dan juga ketinggian Amri Yahya dan Jose Embalo, tapi Amri Yahya nampak lebih bijak dan juga vision dia nampak lebih ketara lah untuk menggerak atau mengucar-ngacirkan bahagian defender pasukan Terengganu dengan juga memberikan pressing untuk bahagian pemain defender Terengganu. So ini pun, pressing ni pun kita nak nampak juga dilakukan daripada Jose Embalo. So okay guys, again inilah Park Tae-soo sekali lagi telah berjaya menjaringkan 2 gol pada perlawanan tersebut, dan dia telah menjadi penjaring terbanyak pasukan Sabah sekarang ya. Kalau aku silap 6 gol sudah yang dijaringkan oleh Park Tae-soo, dan kebanyakan gol yang dijaringkan oleh Park Tae-soo adalah gol penting sebenarnya, atau gol kemenangan untuk menentang Melaka, gol kemenangan untuk menentang Negeri Sembilan. Antara gol yang dijaringkan Park Tae-soo adalah menjauhkan lagi jurang di antara kedua pasukan waktu sewaktu menentang Kedah, dan seterusnya 2 gol yang cukup penting daripada Park Tae-soo, itu gol penyamaan yang dilakukan oleh beliau dan gol kemenangan yang dilakukan oleh beliau. So bagi aku dia ni memang sudah layak untuk dijadikan idol lah, selepas contohnya selepas Scott oleh Renshaw, Cecilia Milomer apa semua. Dia adalah merupakan ikon yang cukup layak untuk menjadi ikon ataupun legend untuk Sabah buat masa ni. Selain daripada tu, beliau juga telah dinobatkan sebagai man of the match untuk perlawanan ni. Memang dia layaklah dengan aksi yang diberikan oleh beliau, menjaringkan gol dan juga bertahan pada perlawanan tersebut, dan ini adalah full time sebanyak 2-1. So kesimpulannya, lama video ni rupanya aku buat, banyak aku mau cakap. So kesimpulannya perlawanan ni guys, daripada benda-benda lain yang sudah aku bagi tahu kamu, ada satu benda lagi yang aku ingin share pada kamu sekarang ni, di mana striker Sabah masih lagi tumpul sekarang. Striker Sabah masih lagi perlu untuk diberi fokus pada baki perlawanan Liga Super ni. Defensively kita memang kuat, midfield kita memang mampu untuk mendominasi bahagian midfield untuk mana-mana pasukan yang bakal kita lawan, tapi sekiranya kedua-dua position ni telah menjalankan tanggungjawab mereka, tetapi sekiranya bahagian hadapan tidak mampu untuk membantu kedua position ni, bagi aku tidak guna juga, kerana selama mana kita boleh bertahan untuk menidakkan pasukan lawan menjaringkan gol pada gawang kita, bagi aku akan membuatkan bahagian defender lah especially menjadi penat lah. So at least kalau macam kita sudah skor 1 gol atau 2 gol, itu memberi ruang untuk bahagian defensif kita untuk bernafas sebenarnya. Kalau perlawanan tu didominasi untuk pasukan Sabah tapi tidak ada jaringan gol yang dilakukan oleh pasukan Sabah, especially forward Sabah, masih memberi tension untuk bahagian defender kita sebenarnya. Pasal bertahan ni bukan senang guys, especially dengan kedudukan 0-0, bertahan ni bukan senang walaupun kita lawan pasukan-pasukan kecil. Contoh macam Sarawak, kita pernah lawan Penang, kita pernah lawan Seri Pahang, kita pernah lawan, ini adalah antara pasukan yang berada di bawah Liga Super. Tapi defender Sabah perlu ruang untuk bernafas. So macam mana kita memberi ruang untuk pasukan defender bernafas adalah dengan menjaringkan gol. At least 1 gol atau 2 gol itu sudah cukup bagus untuk memberikan ruang mereka untuk cukup untuk bernafas lah, untuk mereka mengatur kembali posisi, dan itulah lebih kurang begitulah ayat dia. So again, jentera serangan Sabah perlu dipertajamkan lagi untuk membantu bahagian-bahagian defender dan juga midfield. Tidak guna kalau mereka bertahan tapi bahagian hadapan tidak mampu
untuk menjaringkan gol di mana akan menambahkan lagi beban perlawanan tersebut. Itu yang aku cakap. So itu adalah perkongsian aku, serba sedikit perkongsian aku untuk perlawanan ni guys. Aku tahu memang ada banyak lagi benda yang aku tidak sentuh. So kamu boleh letakkannya di ruang komen di bawah tersebut dan kita akan discuss lah tentang hasil output daripada perlawanan ini. So sehingga kita berjumpa lagi guys pada video yang akan datang. Terima kasih untuk yang hadir pada perlawanan tersebut. Ada 7,000 penonton. Tidak sehebat menentang JDT, tapi 7,000 itu sudah cukup untuk memberi semangat untuk pasukan Sabah memenangi perlawanan ini. So good job guys, good job untuk kamu semua. So berjumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.